Selamat sejahtera kepada pendengar-pendengar kami. Bertemu dengan kami dengan podcast baru daripada Muda Sungai Buloh, iaitu bertajuk Kenali Ketua Parlimen Anda. Okey, saya Farah Mahmud selaku Ketua Parlimen Muda Sungai Buloh. Tetapi saya di sini bukan bersendirian. Saya juga ditemani oleh daripada sahabat saya daripada Muda Sungai Buloh, iaitu saudara Irfan. Okey, Irfan. Boleh kenalkan diri sikit tak so that dengar lebih kenal siapa Irfan ni sebenarnya. Okay, thank you Farah. Hi everyone, nama saya Irfan, panggil Irfan, berumur 24 tahun dan berasal stay sekarang lah dekat Sungai Buloh. Dan saya juga part of team Muda Sungai Buloh. What about you Farah? Cuba perkenalkan diri sikit. Okay. Other than you. Sikit je. Okay. Macam Irfan dia 24 tahun. I 26 tua muda je lah, sikit je tapi still muda. So I bekerja dan juga belajar sebab rasa 24 jam ni banyak sangat kan. So pergi sambung belajar, pergi kerja, lepas tu pergi buat podcast. Banyak masa. Banyak masa lah, banyak sangat masa pergi buat podcast, ajak Irfan buat podcast, macam tu lah. So kita orang, tujuan kita buat podcast ni apa sebenarnya Irfan? Kenapa kita beria sangat nak buat podcast ni? Okay. Well, other than the obvious one yang adalah satu inisiatif kita nak kita nak buatkan kita punya cabang more proactive, more involved kan. Something that we can contribute to community. Tapi lagi satu sebab tujuan utama kenapa kita buat podcast ni adalah it is in the name itself, okay? Nama podcast ini adalah Kenali Ketua Parlimen Anda. Jadi tujuan podcast kita dengan podcast ini adalah untuk supaya dijadikan satu outlet kepada semua pendengar dekat luar sana untuk dapat mengenal ketua-ketua parlimen di kawasan anda sendiri. Dan saya rasa buat masa sekarang kita akan fokuskan lebih kepada ketua-ketua parlimen sekitar Selangor. Dan tak salah saya ada berapa? Ada 22 parlimen 22 parlimen di Selangor. Ya. Betul. Lagi satu Irfan, kalau you nak tahulah sebenarnya kan, sebenarnya ramai lagi penduduk kat Selangor ni, masyarakat kat Selangor, dia still confused tau certain parlimen. Contoh macam last general election kan, sebenarnya Sungai Buloh ni parlimen yang baru diwujudkan. Right. So orang ingat, diorang dah kat parlimen Sungai Buloh, diorang still ingat diorang ada Damansara lah, Pelandik lah, Subang, sebab benda ni still confusing. And then kita sebenarnya nak juga membuka mata kita punya masyarakat di Selangor untuk kenal, identify diorang punya parlimen tu sebenarnya kat mana. So that diorang tak confuse macam, I sebenarnya duduk dekat, contoh macam Irfan, memang obvious lah Sungai Buloh kan. Macam I kan, contoh I duduk dekat arah Damansara kan. I macam, okay, nama arah Damansara, aku ni Damansara ke Sungai Buloh kan. Bila lah Sungai Buloh. I see. Confusing tau. Kadang-kadang bila tengok alamat lama dekat Subang. Subang pula. Lepas tu nama airport Subang. Airport Subang kat mana? Sungai Buloh. Mana pening. Faham. And then sebab benda ni kan benda yang baru kan. So macam Farah kata some people might still be confused in which parliament they are in. So rasanya ada empat constituency yang sering orang macam interchangeable. Which is ada setengah orang mungkin dia pergi dari Sungai Buloh, Parlimen Petaling, Parlimen Damansara, Parlimen Subang. Ni yang empat yang mainly terjejas lah akibat redelineation, macam apa sebenarnya dia? Persasaran kawasan, something like that lah, apa benda lah. Kan? Last election kan? Betul. Ya. Betul. So macam tu lah. Lepas tu kita punya, yang menariknya Irfan, setiap ketua parlimen kita ni, diorang punya setiap orang ada dia punya kekuatan kan. Right. So sebab tu inisiatif kita ni, selain daripada kita nak kenali parlimen itu sendiri, ketua parlimen, kita nak tahu juga apa benda yang kelebihan ataupun keistimewaan ketua parlimen ni ada. Contoh macam ada certain ketua parlimen, dia jenis suka, dia pandai topik tentang continuous learning. Okay. Ada certain ketua parlimen, dia paling power bab strategik. I see. Kita nak powerkan ketua-ketua parlimen ni untuk biar orang macam, okey, rupanya walaupun dia ni seorang, contoh macam kalau orang kenal lah Ami kan, aktivis. Macam rupanya macam kehidupan seorang aktivis. Bila dekat mana kita nak dengar
Ami cerita pasal kehidupan dia sebagai aktivis Betul. kan. Betul. So it's a special macam kita rasa macam special lah kita dapat membawakan ketua parlimen yang sebegini untuk share dia punya perjalanan hidup sebagai aktivis. Contoh ada orang yang bekerja contoh dalam bidang strategi, dia bercerita tentang strategi yang kita mungkin boleh apply dalam hidup kita. Ya, saya agree lah. Ifan, you rasa ada perbezaan tak antara ketua parlimen muda ni dengan parti-parti lain? Bagi saya kan, saya taklah pernah kenal most ketua parlimen lagi. Hopefully in the future saya akan dapat mengenali mereka walaupun dalam masa yang sekejap kan, sedasar je. Tapi apa yang saya pernah jumpa seorang dua yang sebelum ni, yang diorang ni memang how to say I boleh betul-betul resonate dengan diorang because really like-minded individuals tau. Diorang ni very progressive, ada opinion dalam certain subject and are very knowledgeable in that. So back to the podcast, bila kita invite different ketua parlimen untuk bercakap dalam podcast kita ni, dan bukan sekadar just bagi tahu nak explain apa dia punya parlimen tengah buat ke apa, but at the same time sharing dia punya knowledge in different parlimen. So ketua daripada parlimen A ni share something different, parlimen B share something different. So I feel that people can really benefit when they listen to our podcast, sebab bukan hanya satu topik, tak semestinya hanya politik, tetapi macam-macam bidang. Betul. Bukan senang kot nak dapatkan macam biasalah orang kata experience ni benda yang paling mahal dekat dunia ni. Macam contoh nak cari kerja pun kena ada experience kan. So dengan adanya podcast ni kita boleh ketua parlimen boleh share diorang punya experience, and then we hope that our listener will learn something, like let's say if you more keen in term of whether I wanted to be a strategic thinker or whether I should be a pilot. So it make you think which path actually you wanted to take, and maybe some of the ketua parlimen you boleh jadikan dia idola. Boleh, betul. Kalau bila diorang tunjuk yang diorang, bila kita dengar, tak tahulah kalau Farah pernah rasa, tapi contoh bila saya dengar seorang tu cakap tak kisahlah dia berjawatan apa ke, tapi bila kita dengar dia cakap penuh ilmu, in English people would say very eloquent tau, cara dia speak, kita boleh jadikan dia sebagai role model. Dan itu tak ada kurang ni dalam ketua-ketua parlimen muda kita yang kita akan invite dalam masa-masa yang akan datang, sebab semua adalah very orang panggil leader yang berkaliber bagi saya lah. Betul lah. Sebenarnya walaupun pandemik, kita masih macam, you tahu tak setiap parlimen sebenarnya dia orang ada group WhatsApp. Untuk 90 saya tahu lah. Tanya kawan-kawan yang ketua-ketua parlimen ni, dia orang kata dia orang ni sangat excited, sangat macam bertenaga nak turun padang, tetapi disebabkan PKPD kan. Right, betul. So kita sebagai rakyat Malaysia yang patuh, kita kena stay at home. Jaga penjarakan sosial, better stay at home lah. So that, tapi still the good side of it, dengan adanya group WhatsApp tu, kita boleh engage dengan kita punya ketua parlimen, and then engage dengan kawan-kawan dekat masyarakat setempat, and then kita boleh share ideas tanpa dijudge. Kalau macam kita nak mengubah sesuatu, kita kena berani suarakan idea-idea kita. Kita jangan rasa malu ataupun rasa macam ini idea aku. Aku tak nak share dengan orang lain sebab nanti orang lain ambil nama aku. So it shouldn't be like that lah. So that's why bila orang cakap kenapa kat daerah Kelang ni ada ketua parlimen ke, kenapa I tak tahu? Maybe sebab dia orang tak aware lah kot adanya group WhatsApp. So kita harap dengan selepas sesi podcast ini, rakyat-rakyat di Selangor akan lebih aware lah tentang dia orang punya ketua parlimen, dekat mana dia orang nak contact dengan ketua parlimen dia orang, and then macam mana cara dia orang nak connect dan sama-sama membuat aktiviti bersama untuk kawasan parlimen dia orang lah. Kalau saya nak tambah sikit, bila Farah mention pasal group WhatsApp kan, satu benda yang orang boleh nampak is that dengan adanya group WhatsApp, itu menunjukkan
that ketua parlimen ataupun parlimen muda tersebut is very proactive dan juga adaptable dengan situasi. Okay, kita dah tahu kita tak boleh keluar, okay, we take it to digital punya platform. Dan selain itu, rakyat-rakyat di parlimen mereka tersendiri, benefit dia adalah dia ada a direct line to ketua parlimen sendiri, tanpa any birokrasi. Kalau you ada aduan ataupun cadangan yang you nak suarakan, you tak perlu travel ke mana-mana, pergi office, pergi beratur apa semua. You can directly type dalam WhatsApp je, and saya boleh jamin that ketua parlimen anda akan baca dan akan take notice. Betul. Cuma janganlah WhatsApp pukul 2-3 pagi kan. Itu sendiri faham lah. Nak menang parlimen tu. Betul. Baru macam pilihan raya tengah kira, tiba-tiba baru nak ketua parlimen bagi parlimen ini adalah tiba-tiba alah terjaga pula, kacau betul pula kan. Betul. Macam tu lah. Okay, baik. Nampaknya masa pun mencemburui kita. Ada anything you wanted to share ataupun ada macam kata-kata tarikan untuk kita punya pendengar untuk mendengar podcast kita episod kedua kita? Right, okay. Sebelum kita end episod yang pertama ni, first kali saya rasa saya dengan Farah nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang sudi mendengar, sudi bagi peluang the first 15 minutes korang untuk dengar the first episode of this podcast. Dan sesiapa yang nak tahu lebih apa podcast ini has to offer, you guys will have to listen to the next episode. Okay, dalam episod kedua kita ada a special guest. Kita nak beritahu ke dia ketua parlimen dari mana? Ke kena tunggu orang kena guess sendiri, kena dengar dulu? Betul. Okay. Kita orang berharap yang pendengar-pendengar kita akan stay tune dengan kita orang punya podcast, and if there's anything kita orang patut improve, just let us know. And then kalau ada apa-apa yang korang rasa kita orang patut jemput another round of that ketua parlimen, also just let us know. Okay. We would like to say thank you so much for listening to our first episode of this podcast. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. See you guys next time around. Thank you. Bye. Bye-bye.